لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat 17 pada hukum akal. 18 hukum adat. Baik, seperti mana yang kita telah terangkan sebelum ni, ya, hukum terbahagi kepada 3, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syariat ataupun hukum syarak. Dia hukum akal kita dah bicara dah. Hukum akal terbahagi pada 3, iaitu hukum wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Jadi hari ini hukum adat. Hukum adat ni, adat lah, kebiasaan. Ya, hukum adat, adat kebiasaan, tabiat. Jadi apa itu hukum adat? Jadi hukum adat, ta'rifnya itsbatul rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati at-takarrur ma'a sihhati at-takhalluf wa 'adami ta'thiri ahadihima fil akhar. Itsbat maknanya menetapkan ikatan, maknanya menetapkan satu perkara sama ada atau tiada di antara satu perkara dengan perkara yang lain. Ya, maknanya kita tetapkan sesuatu itu, maknanya menetapkan ikatan sesuatu itu, kaitan sesuatu itu sama ada ataupun tidak ada, ya, satu perkara dengan satu perkara yang lain dengan cara, dengan kaedah perantaraan berulang-ulang kali percubaan. Maknanya, maksud dia, sesuatu perkara itu kita ulang kali buat ataupun ulang kali dilakukan, serta sah, maknanya dikira, ya, tidak menyamai penetapan tersebut. Maksud dia, maknanya menetapkan sesuatu itu, ya, sama ada sah ataupun tidak, ya, dengan cara berulang kali dilakukan. Ya, juga tiadalah memberi kesan, maknanya tak memberi kesan di antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Maksudnya antara dua perkara itu masing-masing tidak memberi kesan pun. Baik, itu dia punya takrif. Ya, kalau kita berhenti setakat situ, ya, tanpa dihuraikan bagi contoh, ya, balik memang pening. Apa benda lah tadi, ya, baca sendiri itu memang tak faham. Ya, menetapkan ikatan ada atau tiada di antara suatu perkara dengan perkara yang lain dengan perantaraan berulang-ulang, percubaan serta sah tidak menyamai penetapan tersebut, juga tiadalah memberi kesan
di antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Tolong huraikan, boleh? Memang tak boleh. Apa benda tu kan? Perkataan tu fahamlah. Perkataan, ayat tak faham makna dia apa. Ya, sebab itu walaupun perkataan itu kita faham, setiap patah perkataan itu kita faham, tetapi makna, konten ayat, jumlah itu kita tak faham. Jadi sebab itu dalam Al-Quran pun ada perkataan yang kita faham, tetapi maknanya kita tak boleh nak faham cara perkataan. Maknanya makna itu dikembalikan balik kepada Allah Ta'ala. Faham? Macam inilah bahasa Melayu pun sama juga. Sebab itu adanya ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut daripada ayat-ayat kami itu ada ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Kalau tak ada mutasyabihat, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat-ayat kami ada yang muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu yang sudah jelas difahami maknanya, muhkamat. Mutasyabihat, kesamaran makna zahirnya. Jadi mana ulama kata yang mana muhkamat, yang mana mutasyabihat? Kalau Allah Ta'ala dah sebut begitu, pasti adalah. Maknanya tak semua dalam Al-Quran itu muhkamat yang dijelaskan ataupun boleh faham terus, atau boleh ambil terus, perkataannya difahami terus. Mana Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Jadi contoh yang kita maklum sebelum ni, ayat mutasyabihat, iaitu yang kesamaran pada perkataan makna zahirnya, yang mana yang melibatkan ayat tersebut bersifat makhluk kepada Tuhan. Itu tak boleh ambil lah. Tangan, duduk atas arash, mata, apa lagi, betis, apa lagi, semua tu lah, jari, itu semuanya ayat mutasyabihat. Kerana tangan di atas, betis, mata, jari, itu semua adalah sifat fizikal. Itu sifat fizikal. Fizikal tu maksudnya Allah Ta'ala bukan berfizikal. Senang kita sebutnya berjisim. Ada orang tak faham apa benda jisim, jirim. Fizikal lah, senang cerita umumnya. Fizikal ni kita tahu lah, benda yang fizikal. Allah Ta'ala bukan fizikal, bukan berjisim, berjirim. Jadi sebab itu ayat mutasyabihat. Kalau kita buka terjemahan tangan Tuhan, di atas tangan-tangan mereka, jadi kena mengaji tauhid lah, akidah. Ini ayat mutasyabihat. Kalau baca terjemah, itu terjemah, bukan tafsir ataupun bukan makna yang sebenar. Itu terjemah. Sebab terjemah yadun, terjemah dia tangan. Tapi adakah makna yang dikehendaki itu seperti terjemah itu? Faham? Adakah makna yang dikehendaki pada ayat atau kalimah tersebut sama seperti yang diterjemahkan? Lain, tak sama. Saya menggenggam dunia. Kalau ambil zahir itu, genggam dengan apa? Tangan. Itu boleh pula faham. Itu fahamlah, itu bahasa kiasan. Boleh pula. Allah Ta'ala pun ada kata mutasyabihat. Apa tak boleh nak terima pula? Itulah dia cerita, kisahnya. Bila tak mengaji tauhid, akidah yang sebenar.
jadi pening lah. Baik, contoh huraian. Misalnya tambatan, maksud dia itu tambatan itu maknanya hubung kait. Tambatan itu hubung kait adanya makan dengan adanya kenyang. Itu hukum adat. Mana ada makan, ada kenyang. Dengan dicuba berulang kali makan sebanyak 3 kali. Dia sekali tak jadi. Makan sekali memang kenyang, tak apa, kita test kali kedua, makan sama, kenyang. Okey, kali ketiga pun kenyang. Betul lah ni, memang bila makan kenyang. Ya, tapi kadang-kadang tak sama. Ada orang dia makan 1 pinggan dah kenyang. Ada orang 2 pinggan baru kenyang. Itu adat lah, hukum adat. Ada orang 10 pinggan tak kenyang. Sebab apa? 1 pinggan 1 sudu. 10 pinggan memang tak kenyang. Dah 1 pinggan 1 sudu je nasi, 10 pinggan pun tak kenyang-kenyang lagi. Kan? Baik. Itu maksud dia perkara adat. Setelah dibuat dia berulang kali, maka itulah adat kebiasaannya bila makan kenyang. Ya. Atau tambatan tiada makan dengan tiada kenyang. Tak makan tak kenyang lah. Adatlah tu. Setelah dicuba berulang kali dengan tidak makan sebanyak 3 kali. Ada orang hilang seminggu tapi tak lapar, contoh. Boleh hidup. Ada orang lemas dekat laut sebulan tapi okey. Kalau ikut hukum adatnya kiamlah. Lebih pula kalau budak hilang seminggu tak jumpa, kena sorok, tapi jumpa-jumpa je hidup, contoh. Kalau ikut logiknya, seminggu tak makan, adatnya boleh matilah. Tak makan tak minum, contoh. Tapi hukum akal kata harus dia hidup walaupun tak makan sebulan. Harus hidup, harus kenyang juga. Maknanya Allah Ta'ala berkehendakkan dia itu macam makan walaupun tak makan pun boleh jadi. Jadi itu semuanya adat berbeza dengan akal. Hukum akal maknanya harus pada Allah Ta'ala. Hukum adat pada adat kebiasaan kita. Itu hukum adat. Jadi kita jangan tersilap dalam berhukum. Adat, adat itu adat. Tapi akal kata tak apa, contohnya tak mustahil. Akal kata tak ada masalah. Kalau Allah berkehendak tidak ada masalah. Jadi kalau seseorang itu dia puasa setahun sekali pun tak ada masalah. Tapi puasa makan juga, bukan tak makan. Tak ada lembik pun. Macam puasa Nabi Daud, selang sehari. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa. Ada tu memang puasa setahun. Itu atas masing-masing. Bukan dia memaksa diri dia, ataupun memang dia berkehendak nak buat begitu, tak ada masalah. Ataupun orang yang kalau aksiden tengok kereta hancur, memang hancur, hukum adat dia mati dah ni. Kalau tengok keadaan kereta, tiba-tiba tengok tuan dia luka sikit je, itu akal kata harus. Itu kehendak Allah Ta'ala. Baik, walau bagaimanapun, makan atau tak makan sekali-kali tidak memberi kesan kepada kenyang atau lapar. Pada hakikatnya semata-mata Allah Ta'ala. Jadi itu asbab adatnya sahaja. Yang sebenar hakikat yang memberi kenyang itu adalah Allah Ta'ala, dengan asbab adatnya yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita kenyang dengan makan. Itu adat yang Allah Ta'ala ciptakan, kenyang dengan makan.
Tapi hakikat yang menjadikan kenyang itu bukan nasi itu, tetapi Allah Ta'ala. Sama juga kalau kita sakit, demam ke, bukan Panadol, ubat itu yang menyembuhkan. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Sebab ubat itu pun adalah ciptaan manusia yang lemah, yang diambil daripada ciptaan Allah Ta'ala. Daripada tumbuhan ke, tak kira lah. Ubat hospital pun tumbuhan juga, tapi tumbuhan dia lain macam sikit, kan? Tumbuhan dia lain macam sikit. Ubat hospital silap-silap, banyaklah benda-benda yang tak berapa nak okey, melainkan darurat atau terpaksa. Paksa makan, paksalah. Sebab kadang-kadang tak ada beza pun, nama je dia tukar, isi dalam dia, tak morfin, tak heroin, benda yang sama je. Tapi disebabkan sudah ada sukatan, dia jadi ubat yang sah. Sebab itu perniagaan antara yang paling banyak mendatangkan untung adalah dalam farmasi. Itu cerita lain kan, cerita benda lain payah pula jadi dia. Baik. Jadi yang semata-mata memberi kesan adalah Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita belajar dalam La ilaha illallah itu, ada di sana itu penyucian kepada Allah Ta'ala, tentang kaya Allah Ta'ala daripada yang lain, dan juga berhajat yang lain selain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ada la ta'thira li syai'in minal kainat, maknanya tidak memberi kesan sesuatu daripada sesuatu itu, allati ja'ala Allah Ta'ala biquwwatihi, ataupun la ta'thira li syai'in minal kainati biquwwatihi allati ja'ala Allah Ta'ala fihi. Maknanya tak memberi kesan pun dengan kekuatan yang ada pada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan padanya itu. Tidak memberi kesan. Yang memberi kesan hakikatnya adalah Allah Ta'ala semata-mata. Jadi sebab itu orang-orang dulu yang mendalami, yang betul-betul faham tauhid itu, dia dah sampai kepada tahap mengalami, merasai penyaksian dia itu hanya semata Allah Ta'ala. Hidupnya itu sangatlah senang, tenang. Sebab apa? Sebab dia menyaksikan semuanya adalah af'alullah. Kita ni tak sampai kepada itu, jadi susah sikit lah. Bila kita tengok orang kena rompak, bila kita tengok orang kena bunuh, bila kita tengok orang jadi mangsa, macam-macam lah, mangsa rompak, mangsa dera, mangsa bunuh, mangsa rogoh dan sebagainya. Mula kita pertikaikan, Allah Ta'ala tak kesian ke? Kenapa Allah Ta'ala biarkan? Nampak tak? Jadi persoalan-persoalan itu kita nilai, kita hukum pada sudut kemanusiaan. Kita tak bawa kepada sudut ketuhanan, pemilikan mutlak Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Masa kita tak pandang situ, kesiannya dia, kan, mak anak dia, contohlah anak dia kena rogol, takkan Allah Ta'ala tak kesian tengok macam mana tu? Sebab kita memandang kepada perbuatan makhluk semata. Kita tidak melihat kepada hikmah di sebalik dan pemilikan Allah Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya, yang kadang-kadang kita tak sampai kepada apa hikmah di sebaliknya. Jadi kalau kita ada kereta sendiri, ada rumah sendiri, kita nak renovate, buat rumah macam mana,
kita nak cat rumah kita warna pelangi ke, nak cat kereta 4-5 color ke. Jadi suka hati kita lah, kita punya kan. Orang bising, apa masalah saya punya kereta, saya nak buat warna pelangi ke, ya, pintu merah sebelah, hijau sebelah, atap kuning ke, suka hati saya lah. Ada saya kacau awak kata contoh, pasal tu saya punya rumah nak buat bentuk apa, suka hati saya lah contoh kan. Begitu juga makhluk ini siapa punya? Allah Ta'ala pun dia jadikan apa saja dia nak jadikan terhadap ciptaan dia, milik dia. Kita siapa nak pertikaikan? Dia tu hidup pun bukan dia yang hidupkan diri dia sendiri. Dia hidup pun Allah Ta'ala yang hidupkan. Apa berlaku pada diri dia, pada pemikiran kita, pada penglihatan kita buruk, tapi pada Tuhan hikmah yang kita tak tahu. Pasal itu milik Allah Ta'ala. Kita nilai pada sudut kita. Jadi sebab tak pergi kepada af'alullah, melihat kepada perbuatan Allah Ta'ala, itu gagal di situ. Kerana apa? Kerana tidak belajar ilmu tauhid, akidah. Itu sebab tu gagal kita dalam menilai itu. Jadi menilai itu kita gunakan akal. Akal itu mestilah diuruskan dengan ilmu yang betul. Di ilmu yang nak uruskan tu adalah ilmu tauhid. Jadi akal kita itu dekat mana tempatnya? Akal maknanya dalam area kepala. Sebab tu sebagian ulama kata ilmu tauhid ni ibarat kepala bagi manusia. Tak ada kepala, jadi hantu Jepun. Tak ada kepala. Jadi sebab itu mustahaknya bukannya sekadar mengaji ni ilmu, tidak, tetapi kita punya kehidupan. Akidah tauhid ini adalah kehidupan. Sebab semua diproses di sini. Kalau kita tengok berjalan tak pakai selipar letak kat siku ke kan, tiba-tiba tak pakai baju, cakap sorang-sorang, itu iyalah tak payah mengaji tauhid lah. Habis dah. Faham? Ya, ini kita ni yang elok ni. Pasal dia dah tak ada, ibarat tak ada dah tu. Maksud dia mengaji tauhid, silap kita kena ceramah dengan dia. Itu orang gila. Kita ni tak gila, waras. Tapi masalahnya akal kita kadang-kadang lebih kurang macam orang gila. Kan tengok orang gila mancing dalam baldi. Buat apa tu bang? Kau gila ke? Tak nampak ni buat apa? Mancing ke tu? Kan. Tak kena kita pula kena orang gila tu. Contoh. Jadi sebab itu pengajian akidah ni nak menguruskan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita diuruskan dengan akal yang waras. Banyak prosesnya di sini. Jadi sebab itu ilmu tauhid yang sebenar, yang jelas, boleh menguruskan pemikiran manusia supaya tidak salah dalam menilai, dalam menghukum, dalam dia nak buat keputusan, pandangan. Sebab dia sudah menggunakan frame of reference dia, iaitu bingkai rujukan dia itu pada ilmu tauhid. Sebab itulah asal punca semuanya. Ilmu tauhid itu kembali balik kepada yang alim. Asal semua ilmu itu adalah daripada yang alim, yang maha mengetahui. Tapi bila kita tidak ada sambungan yang betul, maka sambungan kita sambung juga, tapi pada yang salah. Jadi bila sambungan kita yang salah, saluran ilmu yang dapat itu salah. Jadi bila saluran dapat salah, maka keluarlah pandangan, pemikiran, apa semua itu salah. Sebab channelnya tu tak betul, keluar juga ilmu itu, tapi ilmu yang salah lah. Baik. Itu mustahak kena mengaji. Mengaji tauhid ni, mengaji sifat 20 ni. Tak ada lagi pengajian yang lain dah sekarang ini. Dulu cerita lain, tak cerita pasal dulu.
Dulu. Ni sekarang. Cerita dulu buat apa? Cerita dulu tu yang 1000 tahun dulu. Baik tak payah cerita yang sekarang ni. Nak cerita salaf mana ada dah salaf. Yang sekarang ni yang ni lah. Kalau ada pun tak jumpa. Susah sangat nak jumpa. Yang kita jumpa mana-mana pun pengajian akidahnya yang ini. Yang datang ke tanah Melayu inilah yang kita belajar. Inilah yang membantu kita mempertahankan akidah iman kita. Umat Islam di tanah Melayu ni dulu. Baik. Jadi hukum adat terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, ikatan ada dengan ada. Mana ada dengan ada? Ada kenyang dengan ada makan. Ataupun ada wajibnya belajar dengan adanya pandai. Jadi bila belajar, pandailah. Bila belajar, pandai. Walaupun dia tak pandai, tapi dia belajar. Lama-lama dia pandai. Nak pandai, kena belajar. Mana ada pandai, ada belajar. Ataupun ada belajar, ada pandai. Ada kenyang, ada makan. Ataupun tiada dengan tiada. Tak ada dengan tak ada. Tak do dengan tak do. Itu. Ada ado dengan ado ya. Itu contoh. Tiada kenyang dengan tiada makan. Tak kenyang dengan tak makan. Ataupun tiada rajin dengan tiada pandai. Mana bila tak rajin, tak pandailah. Malas, tak dapatlah pandai. Baik, yang pertama ada dengan ada. Yang kedua tak ada dengan tak ada. Yang ketiga ada dengan tiada. Mana ada dengan tak ada. Mana adanya sejuk dengan tiadanya selimut. Ada sejuk dengan tak ada selimut. Ataupun adanya ilmu, maknanya dapatnya ilmu dengan tiada sombong. Belajar pada orang yang dianggap rendah. Maknanya kita dapat ilmu dengan tiada perasaan sombong. Kita belajar pada orang yang dianggap rendah. Contohnya orang tua belajar dengan orang muda. Maknanya dia tak sombong walaupun dia tua, walaupun dia berpangkat. Dulu dia ketua pengarah, belajar dengan budak muda, baru balik dapat ijazah contoh. Atau belajar dengan budak pondok dan sebagainya. Walaupun dulu dia ketua pengarah, tapi sebabkan dia tahu keadaan diri dia tu jahil, jadi dia tak ada rasa sombong, maka dapatlah dia ilmu. Ataupun orang yang rasakan dia alim, tapi bila dia belajar daripada bukan bidang dia, maknanya dengan sebab dia tak ada sombong, maka dapatlah dia ilmu. Baik. Ada dengan tak ada, maknanya ada sejuk dengan sebab tak ada selimut. Kemudian tiada dengan ada, tak ada dengan ada. Maknanya tiada hangus dengan sebab adanya mani', iaitu sesuatu yang menegah. Contohnya basah, maknanya tidak terbakar ataupun tidak hangus kayu itu dengan sebab adanya basah pada kayu. Contoh. Jadi tiada dapat ilmu dengan sebab adanya sombong pada belajar orang tapi pandai. Tak apalah, terbalikkan je. Jadi hukum adat ada 4. Ada dengan ada, tak ada dengan tak ada dengan tak ada dengan ada. Boleh faham ke pening? Ada, tak ada, tak ada. Ada, tak ada, tak ada. Ini hukum adat. Yang pertama ada. Yang kedua tak ada. Yang ketiga ada, tak ada. Yang keempat tak ada. Boleh? InsyaAllah nanti minggu depan kita buat ujian. Habis. Imam dengan Bilal dengan Tok Syiak je ada. Yang lain tak ada. Yang cikgu seorang ada. Takut masing-masing. Ingatkan dah tak ada dah, jawab periksa ke ujian ke, tiba-tiba ada pula. Sudah Kejap ada, kejap tak ada. Itu cik small.
Yang kejap ada, kejap tak ada, itu susah sikit tu. Itu nak kata hukum apa tu? Hukum Cik Small lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Boleh jadi juga je tu. Boleh jadi. Itu sebab dia ikut dan dia panggil. Kejap ada, kejap tak ada. Baik. Ada soalan setakat ni? Ya. Maulud Rasul. Maulud Rasul kena pakai hukum syarak. Maulud Rasul dia kaitkan dengan ibadah. Ya. Dia kaitkan dengan ibadah sebab apa? Sebab dia adalah perbuatan yang dirangkumi, perbuatan ibadah. Ya, sebab dia berselawat. Ya, memperingatkan umat tentang Nabi, memberi peringatan, melahirkan kembali ataupun menyegarkan kembali rasa cinta kepada Nabi, rasa rindu. Itu semua ibadah. Ya, ya ayyuhallazina amanu, apa tu? Ya ayyuhalladzi, Allah maksud, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat. Kerana dalam maulud Nabi itu banyaknya kita berselawat. Itu tuntutan Allah Ta'ala, suruh kita berselawat. Dalam maulud Nabi berselawat. Cuma majlis itu itu pun dibahaskan hukum syarak. Majlis yang di dalamnya segala kebaikan, maka ianya diharuskan. Ya, dan kebaikan yang dilakukan dalam majlis tersebut boleh pahala sebab benda baik. Ya, sekiranya buat majlis maulud Nabi tapi ada tarian gelik, tak boleh. Haram hukum dia. Ya, itu memang tak boleh. Walaupun majlis maulud Nabi ada perbuatan yang diharamkan, haramlah. Benda senang je. Memanglah majlis maulud itu zaman sahabat tak ada buat. Majlis tu memang tak ada. Ya, majlis-majlis kita pada hari ni banyak. Zaman Nabi pun tak ada. Banyak masalah. Ya, majlis bersanding ke, majlis yang kita buat, majlis sambut tahun baru, majlis perpisahan cikgu, tentang cikgu tu ada zaman Nabi buat. Habis tu bid'ah lah, haram buat majlis perpisahan pasal majlis. Bukan sebab pasal perkara itu, perkara yang terkandung di dalam itu. Ya, yang ada di dalam itu semuanya berkaitan, masih lagi di dalam ruang lingkup hukum syarak, maka dibenarkan. Sekiranya dalam itu ada perbuatan yang melanggari syarak, perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada sandaran pada syarak, maka barulah jadi hukumnya bid'ah ataupun haram. Maknanya kalau bid'ah yang haram, maknanya bid'ah yang tak haram, maka bid'ah yang hasanah lah. Memanglah bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Sebab bid'ah ni perkara yang baru. Perkara yang baru ada kaitan dengan agama ataupun tak ada kaitan ke, tetap perkara itu baru. Sebab kehidupan kita adalah ibadah. Jadi nak pisahkan macam mana lagi? Kehidupan kita, memang kehidupan kita adalah ibadah. Ya, jadi ada hadis yang diriwayatkan, ya, mengatakan bahawa setiap sendi manusia itu, ada 300 lebih sendi itu, semuanya adalah ibadah. Kalau kita senyum pun satu ibadah. Bila sebut senyum itu sedekah, sedekah itu ibadah, sebahagian daripada ibadah. Kita tolong buangkan kayu di tengah jalan, ibadah lah. Ini apa masalahnya?
Majlis itu, majlis tak ada majlis. Bahkan majlis itu perhimpunan umat manusia berselawat ke atas Nabi bersandarkan dalil yang sedia ada. Allah Ta'ala suruh kita selawat. Cuma kita mai ramai-ramai, daripada tak buat apa, borak kedai kopi, mai sini kita berselawat, berqasidah. Ya Badratim, Ya Badratim, min hazakulla kamali. Qasidah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Apa masalah? Itu semua memuji Nabi. Ya, itu benda yang diharuskan dalam syarak. Dengan asbab itu rahmat turun, kerana majlis yang memang disebut dalam hadis, majlis mengingati Allah Ta'ala. Selawat itu sebahagian daripada zikir juga, sebahagian, sebab adanya Allahumma, sebutan di situ. Dan juga majlis itu adalah majlis yang membawa turunnya rahmat, ya, kerana majlis yang tidak lara, majlis yang bawa kepada Allah Rasul. Ya, itu semua majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Ya, salah satu taman daripada taman syurga. Ya, jadi orang yang menolak Maulud Nabi ni tak tahulah hati dia itu, fikiran dia itu bagaimana, apa sebenarnya. Kalau tak buat maulid, apa lagi jalan yang kita boleh nak sentuh hati orang yang lalai, hati orang yang dah lama tak kasih kepada Nabi. Kadang-kadang dengan asbab maulid itu kena pula tekong dia, suara pula sedap, tersentuh hatinya, terus berselawat ke atas Nabi disebabkan kisah yang diceritakan, yang diriwayatkan, disebabkan dengan qasidah yang dilantunkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Contoh, ada yang terasa tersentuh, Allah rindu pula dekat Nabi, Allah teringat pula Madinah, Allah ingat Masjid Nabawi. Itu semuanya turun rahmat. Apa masalah? Kan? Kesian pula kat dia orang tu. Apa pun tak ada. Itu tak boleh, ini tak boleh. Orang sebut la ilaha illallah tak boleh, kenduri tahlil arwah tak boleh. Apa masalahnya? Kita ajak orang berzikir, itu tuntutan. Buat tahlil, ajak orang berzikir, apa salah? Ajak orang baca Yasin, kena pula bagi orang makan, itu benda yang baik, tak susah, tak salah apa pun. Bukan kita menyusahkan ahli keluarga. Ahli keluarga memang nak buat, dan dia berniat, dia buat makan ini, pahala bagi makan kat tetamu ni sedekahkan pada si mati, boleh pula, tak ada masalah. Niatkan jariah untuk si mati, sedekah. Ahli keluarga yang buat, baguslah. Ya, hadis Nabi kata terputus bila mati anak Adam itu, idza mata ibn Adam inqata 'amaluhu illa bi thalath. Bila mati dah anak Adam itu, terputus amalan dia melainkan 3. Doa anak yang soleh dah, kalau yang tu berdoa sekali, termasuklah kawan-kawannya ahli keluarga doa untuk si mati, masuk dalam hadis tu. Ya, sedekah pula. Tadi anak dia bersedekah pula, buat makan bagi orang makan, niatkan pahala ni bagi makan ni bagi ke si mati, ayah dia ke, mak dia ke, arwah, dapat pahala.
Itu ubat kenduri tahlil. Tak, dalam tahlil tu pula ada bacaan tasbihnya, tahmidnya, macam la ilaha illallahnya. Itu afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita ajak pula orang ramai, nak tak nak berzikir je lah. Ya, padahal hidung dah bau nasi Arab. Tak apalah, sabar, kita zikir dulu. Tak apalah. Boleh juga pahala. Walaupun sebenarnya datang nak makan je, tak apalah. Alang-alang nyeluk perkasam. Kan? Jadi dapatlah pahala berzikir sekali. Sebutan itu dapat pahala. Walaupun datang nak makan nasi Arab je. Contoh. Tak kisahlah. Boleh pahala. Apa sahaja yang boleh pahala, buat. Dan masih lagi diizinkan dalam hukum syariat. Apa? Jangan keluar daripada itu. Itu saja. Ya. Suruh masing-masing datang bawa RM10 seorang. Datang sedekah balik. Tak payah risau dah. Tapi sebenarnya tak perlu risau pun. Itu dah sangkaan. Kerisauan itu dah masuk pada sangkaan. Jadi dia ni tantah pakai duit sapu, tak tahu dah. Itu dah jadi sangka buruk. Inna ba'da dhann ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan-sangkaan buruk itu dosa besar. Jadi tak boleh ada sangka macam tu. Kita sangka baik je. Kita datang niat nak, orang kata apa, lagi pula kita tu menggembirakan hati isteri ni yang sudah kematian suami. Jadi dia datang, kerana kita raikan pula jemputan dia ini. Lagi dia seronok tengok ya, kita masing-masing orang suruh doakan untuk suami dia. Mana tahu dalam ramai-ramai ni ada yang Allah Ta'ala makbulkan. Syukur. Jadi kita membantu, bukan niat dengan perkara yang sangka-sangka tadi tu. Ya, sambil-sambil tu ulurlah sikit. Kan? Contoh, dah tahu orang tu susah, ulurlah. Kan? Kena kalau okey lagi, buatlah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak berapa nak berani. Yalah, masalahnya tu lah, ubat berani belum ada lagi. Ubat kuat dah ada banyak, ubat berani tak ada. Astagfirullah. Baik. Isyak dah masuk dah. Masuk dah. InsyaAllah lah kita berhenti kat sini dulu ya. Sebab saya pun ada urusan lain pula lepas ni. Kita habis awal sikit lagi. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Nanti kita sambung pada hukum syara'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحوز المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة.